gelap gelita, pasang lilin jalan ke taman. Kaum wanita mahkota negara, tonggak utama maju pembangunan. Jutaan apresiasi kepada peneraja acara. Barisan panel hakim yang cakna dengan keadilan dan berintegriti, penjaga mangsa yang setia dengan tugasnya, barisan warga pendidik budiman, seterusnya generasi pemacu kecerminan negara. Selamat pagi dan salam sejahtera. Wanita pekerjaya nadi pembangunan. Begitulah murninya maulid pidato yang akan saya hidangkan buat para hadirin pada hari ini. Sebelum saya menjelmakan butir-butir bicara mada, izinkan saya mendefinisikan maulid pidato saya. Secara konseptualnya, wanita bekerjaya membawa maksud golongan perempuan yang mempunyai kerjaya dalam satu lapangan. Nadi pula membawa maksud puncak kehidupan, manakala pembangunan bermaksud kemajuan. Oleh itu, wanita pekerjaya nadi pembangunan membawa maksud yang mendalam, yaitu golongan perempuan yang mempunyai kerjaya dalam satu lapangan merupakan puncak dan penyumbang kepada kemajuan negara. Peranan wanita amatlah besar dalam memantapkan lagi prestasi pembangunan modal insan. Lantas, kewujudan mereka amatlah diperlukan. Begitu banyak kejayaan yang mampu diraih oleh golongan wanita di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Maka, pada hari ini saya akan mengetengahkan 3 indikator utama yang akan menjadi tunjang pidato saya. Bersaksikan warga dewan penuh bervisi. Indikator saya yang pertama, wanita di puncak pendidikan tinggi. Umum mengetahui bahwa pencapaian wanita sering dipandang rendah pada masa kini. Hal ini termasuklah pencapaian wanita di pendidikan tinggi, yaitu suatu arena di mana wanita telah memecahkan batasan yang sebelum ini hanya menjadi hak lelaki. Hal ini tidak dapat dinafikan kerana arena pendidikan tinggi hanya didominasi oleh golongan lelaki sejak berkurun lama. Justru ada yang coba menyangka bahawa wanita berjaya dan berpendidikan tinggi hanya kerana jumlah mereka yang ramai. Demikian hal ini telah mewujudkan perubahan besar dalam keseimbangan jantina. Dersa masa ini, wanita telah mula mengatasi lelaki dalam kemasukan ke universiti. Namun malangnya, pencapaian yang diraih oleh golongan wanita di pendidikan tinggi tidak diterjemahkan dalam pekerjaan. Kini, kita dapat melihat betapa percayaan wanita dalam berbagai bidang, seperti korporat, undang-undang, perniagaan, dan sebagainya. Hal-hal ini dapat dibuktikan lagi melalui beberapa orang wanita yang berpendidikan tinggi lagi berjaya di Malaysia. Misalnya, Dr. Amrina C. Bakri, seorang pakar bedah handal yang mengejutkan Malaysia dengan pencapaian cemerlangnya dalam sijil pelajaran Malaysia. Dan Dr. Su Winchi, seorang wanita yang bukan sahaja berbakat besar dalam industri hiburan, tetapi juga di arena pendidikan tinggi. Kejayaan dan kejayaan yang diraih oleh wanita-wanita ini dengan membawa nama Malaysia di peringkat antarabangsa sememangnya membuktikan bahawa wanita ialah ejen pembangunan negara. Sidang hadirin yang santun budi. Indikator saya yang kedua di bawah kata kunci wanita kunci kekuatan sosioekonomi. OEDC mendapati bahawa peningkatan isi rumah yang dikawal oleh wanita membawa manfaat kepada anak-anak dan keseluruhannya. Kajian yang dilakukan oleh organisasi untuk kerjasama dan pembangunan itu juga mendapati bahawa peningkatan tahap perbelanjaan untuk pendidikan wanita dan gadis juga menyumbang kepada peningkatan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, kesaksamaan ekonomi wanita juga bagus kerana syarikat dapat meraih manfaat besar dalam konteks kecekapan organisasi dengan meningkatkan peluang kepimpinan untuk wanita. Hal-hal ini dapat dibuktikan lagi apabila kita melihat ke arah bidang-bidang seperti hospitality, keusahawanan, dan pengurusan pentadbiran lebih didominasi oleh golongan wanita. Kajian yang dilakukan oleh McKinsey & Company juga turut mendapati bahawa syarikat dengan 3 atau lebih wanita di bahagian pengurusan kanan meraih mata lebih besar kerana umumnya wanita mempunyai kebijaksanaan emosi dan wawasan yang lebih tinggi. Kita juga tidak boleh melupakan pelantikan Tan Sri Zeti Akhtar Aziz
sebagai Governor Bank wanita pertama di Malaysia dalam wadah memperjuangkan ekonomi negara. Lantaran dari usaha beliau, ekonomi Malaysia telah diiktiraf sebagai ekonomi gergasi dunia. Maka jelaslah bahawa wanita memainkan peranan penting dalam meningkatkan sosioekonomi. Sidang hadirin yang dirahmati, indikator saya yang ketiga di bawah lembayung kata wanita dalam politik, kerajaan tempatan dan negeri. Sejak negara kita merdeka pada 65 tahun yang lalu, wanita telah mempunyai hak untuk mengundi dalam pilihan raya dan memegang jawatan pentadbiran. Pada masa kini, golongan wanita semakin aktif dalam kegiatan politik. Mereka bersama-sama mengurat langkah untuk memajukan negara dan bersama-sama bergandingan bahu memberikan cetusan idea untuk pembangunan negara. Apabila kita melihat ke arah Menteri Pembangunan dan Masyarakat yang berbahagia Datuk Rina binti Muhammad Harun merupakan contoh wanita berkerjaya yang mampu menggaras tanggungjawabnya dengan baik. Timbalan Menteri Pembangunan dan Masyarakat Wan Hanoyo juga pernah mengatakan bahawa prestasi wanita di negara ini semakin meningkat kerana penglibatan wanita dalam berbagai aspek. Misalnya, pelantikan Timbalan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Wan Azizah. Sidang hadirin pendengar yang setia, sebagai akhirul kalam, wanita akan kekal relevan pada setiap masa. Peranan mereka amatlah besar, sama ada sebagai ibu, rakan kongsi berumah tangga, pekerja, pencetus dan pendorong kejayaan kaum lelaki. Maka berilah peranan dan tanggungjawab yang sewajarnya agar keistimewaan yang dimiliki oleh kaum wanita menjadi manfaat kepada umat sejagat. Berpeganglah pada slogan, wanita itu lembutnya bagaikan air mengalir, janganlah diempang, kelak banjirnya menenggelamkan bumi. Sekian dan terima kasih.